bersama Syamimi Saripan. Baik Hazel, pengaktifan semula program Malaysia My Second Home MM2H dijangka membawa pulangan RM1 bilion dalam masa setahun. Ini menerusi pengenalan syarat baharu yang diperketat melibatkan peningkatan nilai aset cair dan pemilikan akaun simpanan lebih RM1 juta. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution setakat ini pihaknya telah meluluskan 375 daripada 3,900 permohonan. Mari kita banding. Saya tengok 5 tahun ke belakang kelulusan program ini yang dah lulus. Jumlah pendapatan kepada kerajaan 2015 sampai 2019, 5 tahun, jumlahnya adalah 958 juta dalam masa 5 tahun. Tapi bila syarat ini kita ketatkan untuk kita dapatkan kualiti, termasuk aset cair 1.5 juta, fixed deposit 1 juta, 1 tahun ni saja. Yang tadi saya kata pra kelulusan sudah 800, yang dah lulus 375, ini saja sudah pun hampir mencecah 1 bilion dalam masa 1 tahun. Berbanding sebelum ni 5 tahun. Ke laporan persatuan, penurunan sehingga 90%. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Simpang Renggam Datuk Seri Hasni Mohamad. MM2H dilaksana semula pada 2021 dan setakat 2002 hingga 2019 program berkenaan berupaya merangsang ekonomi dengan pendapatan berjumlah RM11.89 bilion. Ini merangkumi fee visa, pembelian hartanah dan kenderaan persendirian, simpanan tetap serta perbelanjaan isi rumah. Dewan Rakyat turut dimaklumkan sebanyak 1,336 seri karnival kerjaya dilaksana Kementerian Sumber Manusia di seluruh negara. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud berkata daripada jumlah itu 21,740 pencari kerja berjaya mendapatkan penempatan pekerjaan menerusi pelbagai sektor. KSM turut mempergiatkan usaha mengadakan program melalui Talent Corp dengan fokus terhadap pembangunan keboleh pasaran dan keboleh kerjaan bakat muda negara melalui sinergi dan kerjasama merentasi kementerian, jabatan agensi kerajaan, pemain industri dan institusi pengajian tinggi awam serta teknikal. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim. Kadar pengangguran belia bagi suku pertama tahun ini dilapor menurun 1% kepada 10.1% berbanding 11.1% pada suku pertama tahun 2022. Seterusnya, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti sentiasa bertindak tegas dan adil dalam isu membabitkan liners. Menterinya Chang Lih Kang memaklumkan kerjasama terus dijalankan dengan semua pihak berkepentingan bagi memastikan industri nadir bumi di Malaysia berkembang secara bertanggungjawab dan mematuhi peraturan serta piawaian ditetapkan. Sebelum ini, rayuan bagi mempertimbangkan kembali 4 syarat lesen berkaitan pengurusan residu water leach purification WLP dan aktiviti cracking and leaching CNL di Liners Advanced Materials Plant LAMP telah dibuat, namun ia ditolak. Bagaimanapun, mengambil kira kesan keputusan itu terhadap rantaian bekalan nadir bumi di peringkat global, mesti bersetuju untuk melanjutkan tempoh aktiviti CNL hingga 31 Disember depan. Dan kuasa yang diberikan kepada Menteri Mosti di bawah session yang sama juga, keputusan ke atas rayuan telah dibuat pada 5 hari bulan Mei 2023 dan disampaikan kepada liners. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, semua maklumat dan asas-asas rayuan yang telah dikemukakan oleh pihak liners kepada Menteri Mosti adalah tertakluk di bawah kerahsiaan mengikut Seksyen 41 Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984. Sehubungan dengan itu, perkara ini tidak boleh didedahkan. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kota Melaka, Khoo Pui Tiong.
Seterusnya, pembangunan sukan terus diperkukuh dengan menggariskan beberapa ketetapan bagi mencungkil bakat muda dalam bidang sukan. Antara aktiviti sukan yang diberi perhatian KBS seperti sukan tempur, renang dan olahraga. Ketetapan turut melibatkan Kementerian Pendidikan KPM dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Peranan Institut Sukan Negara turut disebar luas dalam menganjurkan program pendidikan dan pelesenan kejurulatihan kepada guru serta jurulatih di bawah kementerian berkaitan. Selain dana sukan komuniti sebanyak RM20 juta turut diperluas kepada kelab dan persatuan di bawah KPM dan KPT untuk melaksanakan agenda nasional sihat di peringkat komuniti. Kita telah membuat beberapa ketetapan yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa dan saya akan maklumkan item-item yang telah kita setuju. Pertama adalah kerajaan bersetuju untuk mengklasifikasikan sukan tempur sebagai satu aktiviti sukan berbanding sebagai aktiviti badan beruniform sebelum ini seperti yang termaktub di dalam jadual pertama Akta Pembangunan Sukan. Sukan tempur yang kita maksudkan adalah seperti taekwondo, wushu, semua ini sekarang dikategorikan sebagai badan beruniform, tetapi mulai hari ini penyelarasan akan berlaku di mana mereka akan dikategorikan sebagai sukan. Okey. Yang keduanya adalah untuk menggalakkan pewujudan kelab-kelab renang dan olahraga di sekolah-sekolah yang mempunyai potensi. Okey, bagi menarik minat pelajar menceburi bidang sukan di samping mencungkil bakat-bakat baru di peringkat akar umbi. Jadi sekolah-sekolah yang mempunyai fasiliti ataupun berdekatan dengan fasiliti ini, mereka digalakkan untuk mewujudkan kelab olahraga dan kelab renang. Ketiganya adalah untuk mewujudkan dan menggiatkan pertandingan kompetitif tahunan peringkat sekolah dan IPT merentasi pelbagai sektor pendidikan termasuk sekolah swasta, private school, international school, sekolah tahfiz dan lain-lain. Beliau menyatakannya selepas mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pembangunan sukan yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Baik Hazel, sekian perkembangan dari Dewan Rakyat. Kita kembali mengikuti perkembangan bagi Berita Tengah Hari bersama Hazel di studio. Silakan Hazel.